Jadi pada hari ini tuan-tuan, saya nak nyatakan di sini, jawatan ini merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, jawatan sesuatu amanah yang wajib kita laksanakan. Jika kita tidak melaksanakan, maka ia menjadi tanggungan kita pada hari kiamat kelak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian dan kurniaannya, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita terus memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala, menikmati segala nikmat dan juga pemberiannya. Moga-moga semua itu tuan-tuan kita gunakan dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perkongsian untuk kali ini saya mulakan dengan satu kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia merupakan seorang pemuda pada ketika itu yang dikenali sebagai seorang yang mana begitu bersemangat dalam melakukan kerja dakwah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tidak kenal tuan-tuan, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang pemuda yang begitu energetik pada ketika itu, yang mana tuan-tuan dia ini berasal daripada kabilah Al-Ghifari. Al-Ghifari satu kabilah yang mana menguasai perniagaan pada satu ketika itu. Pada satu ketika tuan-tuan, Abu Dzar ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lantiklah atau berikanlah aku sesuatu jawatan." Dia orang yang semangat tuan-tuan. Jadi dia minta jawatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila baginda mendengar permohonan seumpama itu, seraya baginda pandang muka Abu Dzar tuan-tuan, lalu dipegang bahunya, seraya baginda berkata, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu ni seorang yang lemah. Wa innaha amanatun, sesungguhnya jawatan yang kamu minta itu, jawatan yang kamu inginkan itu merupakan sesuatu amanah. Wa innaha yaumul qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawatan tadi pada suatu masa, wa innaha yaumul qiyamah, sesungguhnya jawatan yang kamu nak tadi itu pada suatu masa kelak di akhirat nanti ia menjadi suatu khizyun wa nadamatun, satu perkara yang mendukacitakan kita, sesuatu yang menghampakan kita. Illa man akhazaha bihaqqiha, kata Nabi, melainkan mereka yang mengambil jawatan itu dengan haknya. Memang dia ini memang orang yang benar-benar berkelayakan lalu mendapat jawatan tadi. Jadi ini merupakan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, yang mana tuan-tuan seorang pemuda yang hebat pada satu ketika dahulu. Maka dia ini tuan-tuan, Nabi tak beri jawatan, bukan kerana dia tak kuat, bukan kerana dia lemah dari segi fizikal, tetapi dia kurang dari sudut pengalaman. Dia tidak ada khibrah, suatu experience dalam nak memegang sesuatu jawatan tadi tuan-tuan. Jadi Nabi tak beri jawatan. Kenapa? Kerana dengan melihat kepada mereka ini, dia ini seorang yang terlalu muda, maka Nabi kira dia ini tidak layak untuk memegang jawatan pada suatu ketika itu tuan-tuan. Jadi pada hari ini tuan-tuan, saya nak nyatakan di sini, jawatan ini merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap orang. Tetapi kita kena ingat tuan-tuan, jawatan sesuatu amanah yang wajib kita laksanakan. Jika kita tidak melaksanakan, maka ia menjadi tanggungan kita pada hari kiamat kelak. Maka berhati-hatilah tuan-tuan. Tidak semua mereka yang hebat ada ilmu berkenaan tentang kepimpinan. Nah, kita tengok ulama mazhab, 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka cukup hebat di dalam bidang ilmu intelektual, tetapi dalam bidang kepimpinan tuan-tuan, mereka tidak begitu menyerlah, meskipun mereka sendiri menulis ilmu berkenaan tentang kepimpinan. Jadi kepimpinan ini suatu
suatu pemberian yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tadi. Sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu kisah di mana seorang gubernur Iraq yang bernama Yazid bin Hurairah Al-Fazari. Pada satu ketika tuan-tuan, dia panggil Imam Abu Hanifah yang merupakan pengasas bagi mazhab Hanafi. Lalu ditawarkan kepada imam tadi jawatan ketua Baitul Mal. Ditawarkan kepada Abu Hanifah tadi jawatan apa? Jawatan ketua Baitul Mal. Kalau kita tengok jawatan ketua Baitul Mal ni tuan-tuan, nisbah pada hari ini lebih kurang Menteri Kewangan tuan-tuan. Jadi Imam Abu Hanifah melihat pada jawatan tadi, dia tak nak terima tuan-tuan. Dia menolak jawatan tadi sehingga gubernur Iraq berasa kecil hati. Dia kata mungkin jawatan ini terlalu kecil nak nisbahkan kepada Abu Hanifah. Lalu diberikan jawatan lain. Diberikan jawatan yang lebih tinggi kepada Abu Hanifah, iaitu jawatan Qadhi Qudah, iaitu ketua qadi. Maka setelah diberikan jawatan tadi, sekali lagi Abu Hanifah menolak jawatan tadi tuan-tuan. Jadi saya nak ceritakan apa-apa di sini tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, jawatan ini merupakan satu amanah. Kalau kita tidak mampu melaksanakan amanah tadi, maka jangan sekali kita menerima jawatan yang ditawarkan kepada kita. Maka kepada mereka tuan-tuan yang kini memegang amanah, laksanakanlah dengan sebaiknya. Moga-moga kita diberikan taufik dalam melaksanakan amanah yang telah dipertanggungjawabkan ke atas diri kita. Tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sekadar itu dulu sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Moga-moga sedikit perkongsian ini adanya kebaikan untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.